nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar para jemaah semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, Alhamdulillah thumma Alhamdulillah. Panjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat kurniaan diberikan kepada kita, diberikan kepada kita kesihatan, diberikan kepada kita usia yang panjang, diberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan yang mana menjadi pedoman dalam kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan bimbingan hidayahnya kepada kita sehinggalah saat kita bertemu dengannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat yang saya kasihi, lagi dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada minggu ini, kuliah sepanjang minggu ini diberikan kuliah tajuk yang khas. Edisi bulan Muharram. Istimewanya Muharram. Kerana apa? Kerana insyaAllah jika Allah izinkan pada hari Rabu ini, waktu maghribnya, kita akan bertukar tahun. Berhijrah daripada 1441 Hijriah kepada tahun 1442 Hijriah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan sekalian, pada malam ini saya ingin mulakan perkongsian saya pada malam ini dengan kita membaca ataupun mendengar pesan panduan, renungan yang penting, obor dalam kehidupan kita, kekata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Waktu sihatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wa faraka qabla syaglik. Masa luangmu, kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir Nabi katakan apa? Wa hayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum datang matimu. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian. Saya yakin kita semua pernah mendengar hadis ini. Sama ada kita membacanya, kita melihatnya di kaca-kaca TV, ataupun mungkin kita sendiri mendengarnya daripada penyampaian ustaz-ustaz ataupun asatizah yang lain di Singapura ataupun di luar negara. Jadi apa yang ingin saya sampaikan daripada perkongsian hadis ini tadi? Hadis ini tuan-tuan, puan-puan sekalian mengingatkan kepada kita akan kepentingan kita untuk memanfaatkan usia kita dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, pada kesempatan ini Masjid Al-Istiqamah memberikan saya tajuk berbakti pada usia. Nah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bagaimana kita ingin berbakti pada usia? Jadi sebelum kita nak berbakti kepada usia ni, saya minta izin di penghujung tahun 1441 Hijriah ini untuk sama-sama kita bermuhasabah, untuk sama-sama kita mengenal diri kita dengan kita menanyakan soalan-soalan seperti ini. Apabila saya ajukan soalan ini, tolong tuan-tuan, puan-puan sekalian, tolong sama-sama kita renung bersama. Ya. Sejauh manakah kita ini telah mengenali diri kita?
Usia yang Allah SWT telah berikan kepada kita sehingga ke takat ini, sejauh manakah usia itu telah mampu membawa kita, menolong kita untuk mengenal diri kita, tuan-tuan. Ya, apa maksud kita kenal diri kita, tuan-tuan? Ya, iaitu sejauh mana kita telah mengetahui kekuatan dan juga kelemahan kita. Kan? Kadang-kadang kita masih lagi tidak tahu apakah kekuatan kita sewaktu kita menghadapi ujian. Apakah kelemahan kita semasa kita diberikan musibah. Kadang-kadang kita juga belum kenal, tuan-tuan. Ya. Sudahkah kita mengenal aib kita? Kekurangan kita? Kerana kita ini manusia senantiasa melihat kepada kekuatan kita dan kita berbangga dengannya. Tidak menjadi masalah, tuan-tuan, untuk kita menjadi orang yang positif, melihat kepada kekuatan diri kita. Tapi sangat perlu untuk kita nak kenal diri kita supaya nanti kita mampu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita juga mengenali keaiban kita. Kerana dengan kita mengenali keaiban kita, itulah nanti kita akan dapat memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kan? Tahu tak kita kemampuan kita pada hari ini? Kemampuan kita maksudnya sejauh mana kemampuan kita dapat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kemampuan kita untuk menolak, meninggalkan segala bentuk tegahan dan juga larangan Allah. Tuan-tuan, puan-puan, tidak ada orang lain yang boleh memberikan jawapan untuk persoalan-persoalan seperti ini. Tapi yang boleh memberikan jawapannya adalah diri kita. Kita perlu jujur pada diri kita. Jujur kepada diri kita dengan kita menjawabnya supaya mudah-mudahan masih ada sedikit masa, masih lagi ada peluang untuk kita memperbaikinya. Begitu juga tuan-tuan puan-puan sekalian. Sejauh manakah kita ini telah yakin pada balasan Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin bila saya katakan demikian, mungkin ada kata saya yakin dengan balasan Allah. Tapi cuba kita lihat satu contoh ini. Apabila hidup kita di dunia ini, kita mendapat kesusahan. Kesusahan mungkin kerana kita ini dizalimi oleh orang lain. Mungkin ada orang yang menindas kita. Mungkin ada orang yang sengaja menyusahkan hidup kita. Kan? Tak kala perkara itu berlaku, kita boleh jadi menjadi individu yang marah. Boleh jadi kita cuba sedaya upaya sekuat mungkin untuk mempertahankan keberadaan diri kita. Dan kadang-kala apabila perkara itu tidak menjadi seperti mana yang kita inginkannya, kita menjadi orang yang bertambah marah, kita menjadi orang yang begitu mungkin berputus asa, ya, dan yang seumpama dengannya. Pada ketika itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sedar tak diri kita ini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat apa yang berlaku pada diri kita. Sedar tak diri kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan, Zat yang akan memberikan balasan kepada siapa sahaja yang melakukan kebaikan dan juga siapa juga yang melakukan kejahatan. Pada ketika itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau tadinya kita mengatakan kita yakin dan merasakan apa akan balasannya Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita, nah, bila perkara itu berlaku pada diri kita, di manakah keyakinan tersebut, tuan-tuan? Di manakah keyakinan tersebut? Di manakah hilangnya, tuan-tuan? Kan? Begitu juga, tuan-tuan. Ini bab kita nak mengenal diri kita, tuan-tuan. Begitu juga. Sejauh mana kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Nah, tuan-tuan. Contohnya, kadang-kala apabila kita melakukan sesuatu perbuatan yang boleh jadi menyakiti orang lain. Kan? Tetapi bila kita lakukan demikian, mungkin dalam bab nak membalas dendam, ya, ataupun dalam bab untuk kita sengaja ingin melihat kesusahan orang lain, wa'iyazbillah, semua na'uzubillah, kan?
Di situ sedar tak kita bahawasanya Allah SWT sedang mengawasi kita? Ya. Kita ambil hak kawan kita. Kita ambil hak teman kita. Kita mengatakan perkara yang tak baik tentang kawan kita, saudara kita, keluarga kita. Pada ketika itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sedar tak kita bahawasanya Allah SWT sedang mengawasi kita? Di situ. Sudahkah kita mengenal diri kita? Kalau tadinya kita kata kita beriman kepada rukun iman, yakin tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifat-sifatnya yang mulia dan yang maha agung itu, tetapi mengapakah apabila kita melakukan perkara-perkara yang seperti ini, kita terlupa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlupa pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi, tuan-tuan, puan-puan sekalian, apabila kita mendapat kejayaan, kalau yang tadi semuanya contoh mungkin kita berhadapan dengan ujian-ujian tertentu, nah kita juga berhadapan dengan ujian kesenangan. Allah kurniakan kejayaan, Allah kurniakan mungkin kekayaan sebagai contoh, kan? Pada ketika itu, sedar tak kita Allah SWT mengawasi kita? Sedang mengawasi kita maknanya apa? Duit yang kita perolehi, kepandaian yang kita perolehi, ya, kedudukan yang kita perolehi ini, apakah kita lakukan dengannya? Adakah dengan itu membuatkan kita menzalimi orang lain? Adakah dengan itu kita melakukan apa yang kita rasa kita suka? Atau pada ketika itu juga kita lakukan dengan penuh amanah, dengan kita sedar bahawasanya Allah SWT sedang mengawasi kita? Begitu juga tuan-tuan, puan-puan sekalian. Banyak soalan yang perlu kita tanyakan untuk kita mengenal diri kita. Antara lain juga, sejauh manakah kita ini bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Khusus kita dalam suasana kita pada hari ini, di mana mungkin ada orang yang diberhentikan kerja, mungkin ada orang yang terpaksa dipotong gajinya. Saat seperti ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa kita meminta? Kadang-kala kita terlepas pandang, tuan-tuan. Kehidupan di dunia ini menutupkan pandangan mata hati kita. Sehingga kan kesusahan yang seperti itu juga pun kadang-kala kita lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala kita merayu dengan orang. Bagaimana kita nak merayu dengan seorang hamba yang mana hamba itu sendiri pun juga tidak mampu melepaskan kesusahan, kesakitan daripada dirinya? Tidakkah kita sedar bahawasanya kesusahan, ujian yang diberikan kepada kita ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, di situ kita terlihat bagaimana diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita ini, ya, mengadu dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita salah faham. Jangan kita tersalah faham, kita merasakan, oh kalau begitu salahlah kita meminta dengan manusia. Tidak, tuan-tuan. Minta kepada manusia ini maksudnya kita berpegang kepada asbab. Tetapi hakikatnya, sebelum kita berminta kepada manusia, hakikatnya kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT kurniakan bantuannya kepada kita melalui jalurnya manusia. Nah, terdapat perbezaan, tuan-tuan, antara dua perkara ini. Kalaulah kita hanya melihat kepada manusia, makhluk Allah SWT yang boleh menolong kita, contoh kamu pergi jumpa dengan orang ni, orang ini akan dapat membantu kamu. Bila kita lihat perkara itu seperti itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, maknanya di situ telah berlaku keaiban, kecacatan pada keimanan kita. Bagaimana orang itu boleh mampu menolong kita, ya, sedangkan dia pun juga mempunyai kelemahannya sendiri. Jika Allah takdirkan kesusahan berlaku pada dirinya juga, dia tidak mampu menolaknya. Jika Allah menakdirkan berlaku kesakitan pada dirinya juga, dia tidak akan mampu menghindarinya. Nah, tetapi kerana kita terlihat, ya, mungkin
pengaruh, ya, ataupun mungkin kemewahan seseorang itu, kita merasakan dia boleh membantu kita. Tapi ingat tuan-tuan puan-puan sekalian, di penghujung tahun ni sama-sama kita bermuhasabah. Kita kenal diri kita sejauh mana kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu kita bergantung dalam keadaan kesusahan. Nah, dalam keadaan kenikmatan Allah kurniakan kepada kita, adakah kita juga masih bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun apabila kita mendapat kesenangan, ya, apabila kita mendapat pujian, kita lupa sebenarnya yang membantu kita memperolehi kejayaan, yang membantu kita memberikan idea-idea yang baik, sebenarnya itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bergantung tak kita kepada Allah, ataupun kita dah mula lupa daripada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya'zubillah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya tuan-tuan puan-puan sekalian, kita perlu mengenal diri kita terlebih dahulu. Kerana bila kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak dapat mampu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usia kita semakin hari semakin singkat. Usia kita semakin hari semakin pendek. Bila lagi kita akan mampu melakukan perkara-perkara seperti ini, tuan-tuan? Nah, kalau tadi kita katakan, sudahkah kita mengenal diri kita? Cuba kita lihat sekarang ini. Sudahkah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana kita sedar bahawasanya apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini semua telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala kita inginkan sesuatu, tetapi yang berlaku itu adalah sesuatu yang lain. Kan? Mungkin kita kata, oh ni sebabnya begini, sebabnya begitu, mungkin menyalahkan orang lain dan yang seumpama dengannya. Tetapi yakinlah tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila kita dah mula mengenal diri kita, ya, kita akan mula lebih mengenal Allah SWT. Kita akan sedar bahawasanya apa yang berlaku itu merupakan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang-orang yang beriman itu, kan, apabila menantikan sesuatu, mereka tidak menantikan apa yang mereka inginkan, tapi mereka menantikan apakah aturan Allah SWT kepada dirinya. Bila didapati apa sahaja, mereka itu tidak merasa bimbang, mereka itu tidak merasa sedih. Sebab itu kita dapat ayat Al-Quran, Allah SWT mengatakan apa? Innal awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka ni tak ada perasaan takut dalam diri mereka ini. Takut dengan apa yang berlaku tidak ada. Walahum yahzanun, dan mereka itu juga tidak ada perasaan sedihnya. Bukan tidak ada rasa bersedih ni maknanya tak sensitif, tidak tuan-tuan. Tapi kerana mereka dah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi untuk melalui fasa tersebut, untuk sampai kepada fasa tersebut, kita perlu menghadapi fasa kesedihan. Kerana kesedihanlah, daripada kesedihanlah akan mengembalikan kepada kita, kepada kepada sifat zatiah kita, di mana kita memerlukan kepada Allah SWT. Nah, selepas daripada itu kita dah mula kenal Allah, apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah kita akan harungi dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Dan itulah Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, tuan-tuan. Begitu juga kita lihat, tuan-tuan. Kita rasa tak kasih sayang Allah dalam diri kita? Sejauh mana kita merasa Allah mengasihi kita? Kita boleh rasa perkara itu, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam kesusahan, tuan-tuan, dalam kesakitan mungkin, tiba-tiba Allah SWT datangkan kepada kita idea, ilham, datangkan kepada kita seseorang untuk membantu kita. Waktu itu, bila perkara itu berlaku, apa yang kita lihat? Kadang-kadang kita lihat, oh ada orang tolong kita. Selamat orang ni tolong kita. Kan? Kalau dapat idea, oh selamat dapat idea macam ini, kalau tidak susah kita. Tapi pada ketika itu sebenarnya tuan-tuan, puan-puan sekalian, merupakan peluang untuk kita mengenal Allah. Betapa kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengilhamkan kita, memberikan kita panduan bimbingan. Betapa kasihnya Allah SWT yang menggerakkan hati hamba-hambanya yang lain untuk menghulurkan bantuan kepada kita. Pada ketika itu, tuan-tuan,
Kita akan rasa kasihnya sayang Allah SWT pada diri kita apabila kita melihat itu dengan pandangan mata hati kita. Kan? Tapi tidak ramai orang yang mempunyai pandangan-pandangan seperti itu. Begitu juga tuan-tuan. Sejauh mana kita merasakan kekuasaan Allah SWT pada makhluk-makhluknya. Kalau kita merasakan Allah ini maha berkuasa atas sesuatu, kan? Pastinya kita akan menjadi orang yang terbaik, hamba yang terbaik mematuhi perintah Allah. Kerana apa kita bimbang? Bila kita melanggar perintahnya itu nanti, kan? Allah SWT sangat berkuasa atas diri kita. Kalaulah, sebab itu ada ulama kata, kalaulah kita ini manusia, kerana kekuasaan kita, kerana pangkat kita, ya, kita nak menzalimi orang lain, nak menunjukkan kekuatan kita kepada orang lain, maka takutlah, ingatlah kekuasaan Allah SWT pada diri kita. Contohnya, kalaulah kita ini seorang pengurus, kan? Kita diamanahkan untuk menguruskan. Yang kita kena sedar, mungkin syarikat yang kita uruskan tu pun bukan milik kita. Ya, kita pun pekerja biasa saja, cuma Allah letakkan kita ni sebagai pengurus. Ya, diamanahkan kepada kita sebagai pengurus untuk menguruskan pekerja-pekerja lain. Nah, tak kala kita nak melakukan sesuatu kepada pekerja-pekerja yang lain, dalam erti kata, apa yang kita nak perintahkan mereka lakukan ini merupakan sesuatu yang mungkin bukan tugas mereka. Tetapi kita perintah mereka dan kita mengatakan, kerana saya ni pengurus, kamu kena dengar cakap saya. Tak kala kita nak tunjuk kehebatan kita, kekuasaan kita, tolong dan tolong, insaflah. Ingatlah akan kekuasaan Allah SWT pada diri kita. Orang lain mungkin menghadapi kesulitan, kesusahan, mungkin dia berhentikan kerja, ya, dan mereka itu mempunyai keluarga-keluarganya yang memerlukannya, ya, dan kita pula sombong dengan kekuasaan kita. Pada ketika itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ingatlah akan kekuasaan Allah pada diri kita. Bukankah Allah mengetahui apa yang kita lakukan? Bukankah Allah maha berkuasa untuk memberi balasan kepada kita? Kan? Sebab itu doa orang yang dizalimi itu mustajab. Maka itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, apabila kita dapat mengenali perkara-perkara seperti ini, mengenali diri kita, mengenali Allah SWT, kuasanya Allah, rahmatnya Allah, Tuhan ni Tuhan yang maha pemberi rezeki, Tuhan ni adalah Tuhan yang maha adil, sifat-sifatnya itu, ya, apabila dibukakan satu persatu kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi untuk melakukan perkara ini, tuan-tuan, ya, bukan satu perkara yang mudah, tuan-tuan. Ia merupakan satu proses perjalanan yang jauh. Sebab itu kita perlu berbakti pada usia kita. Dan itulah yang saya ingin sampaikan, tuan-tuan. Allah pinjamkan kepada kita di dunia ini usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70, 80, 90. Ya. Untuk kita melakukan perkara-perkara ketaatan, untuk kita mengenal diri kita dan kemudiannya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu apabila kita mengenal diri kita, sebenarnya kita melakukan proses untuk pembaikan diri kita dan peningkatan. Kan? Allah memanjangkan usia kita supaya kita dapat bercucuk tanam di dunia ini dengan amal-amal yang soleh untuk mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang saya katakan sebentar tadi itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya kita tidak mampu mencapainya. Kita tidak mampu mencapainya sekiranya kehidupan kita seharian disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Apabila kita terlalu sibuk kita memanjang sehingga kan kita ini tidak mempunyai peluang untuk bermuhasabah, tidak mempunyai peluang untuk bangkit pada waktu malam tak kala orang sedang tidur, tidak mempunyai peluang untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan tidak dapat mampu mengenal diri kita. Kerana apa? Kerana kehidupan kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Maka sebab itu, tuan-tuan muslimin rahimakumullah, sekiranya kita ingin menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, maka pertama kita perlu belajar. Ya, belajar ni maksudnya, tuan-tuan, kita belajar mendengar
nasihat-nasihat agama. Kita mendengar ya ayat-ayat suci Al-Quran. Kita mendengar kekata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan sekadar mendengar tapi kita merenungnya, kita cuba menghayati apa yang dikata itu. Kan? Contohnya sekarang ini. Dengan kita mendengar ini pun juga sebenarnya kita sedang belajar. Kan? Maka selepas ini kita perlu merenung apa yang telah disampaikan. Kemudian semua itu akan dilalui dengan latihan. Dan Allah SWT akan ciptakan ujian untuk kita. Latihan untuk kita sejauh mana kita memahami apa yang kita pelajari. Sejauh mana kita kotakan apa yang kita janjikan. Itu semua akan berlaku dalam kehidupan kita. Latihan untuk kita ini beramal. Sama ada kita rajin ataupun tidak. Kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita malas. Latihan untuk kita banyak bersedekah. Kalau dulu mungkin tidak ada duit, sekarang bila dah ada duit, Allah berikan kepada kita duit, Allah nak latih kita nak sedekah tak? Kadang-kadang Allah datangkan orang untuk meminta kepada kita. Kan? Begitu juga Allah melatih kita di saat kegembiraan dan kesedihan. Saat kita gembira tu, adakah kita ingati Allah? Adakah kita syukur kepada Allah? Adakah kita berwaspada dalam saat kita bergembira? Begitu juga dalam keadaan kesedihan. Adakah dalam keadaan kesedihan itu kita hampa dengan keputusan aturan Allah dalam kehidupan kita? Ataupun adakah kita kembali syukur kepada Allah atas segala yang diaturkan kepada kita kerana keyakinan kita bahawasanya Allah SWT pasti memberikan yang terbaik untuk diri kita. Kan? Begitu juga kita akan dilatih dengan diberikan ujian, kesusahan, diberikan kesakitan dan sebagainya. Kerana semua ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, memerlukan kepada latihan. Dan itulah tujuan kita juga hidup di dunia ini yang mana Allah berikan latihan supaya kita dapat mampu menjadi yang terbaik, menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Dan selepas daripada dapat latihan-latihan tersebut, kadang-kadang kita berjaya, kadang-kadang kita mungkin kurang berjaya. Maka kita perlu memberi latihan itu patut memberi manfaat kepada kita. Maksudnya kita perlu mengambil pengajarannya. Kan? Kita kenal pasti kelemahan kita. Kelemahan kita contohnya ada kala kita berjaya, ada kala tak berjaya. Kenapa saya tak berjaya kali ini? Kenapa yang kali ini saya hampir berjaya tapi tetap tak berjaya? Contohnya begitu. Kita kenal kelemahan kita. Dengan kita melakukan demikian akan menambahkan lagi pengenalan kita kepada Allah SWT, menjadikan kita orang yang lebih baik. Maka beruntunglah kita apabila kita berjaya memanfaatkan, berbakti pada usia kita dengan sebaik-baiknya untuk akhiratnya. Tapi ingat tuan-tuan, puan-puan sekalian, syarat yang saya katakan tadi apa? Kita tidak boleh terlalu sibuk. Tidak boleh terlalu sibuk dengan banyaknya urusan dunia sehingga kan kita sibuk berpanjangan sehingga kan dunia menutup pandangan mata hati kita sehingga kan kita hanya terdorong untuk melihat yang zahir saja tanpa cuba memahami yang batin. Dan Allah SWT tuan-tuan kadang-kadang menciptakan kesedihan dalam diri kita. Kesedihan dalam diri kita agar kita kembali kepada sifat zatiah kita iaitu memerlukan kepada Allah SWT. Jika tidak lakukan semua ini, maka rugilah kita. Sia-sialah usia Allah kurniakan kepada kita, sia-sialah segala-galanya. Kerana kita menggunakan usia kita hanya untuk kepentingan dunia kita. Untuk lalui hari-hari kita tanpa ada apa manfaat daripadanya. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, di penghujung tahun 1441 Hijriah ini, sama-samalah kita merenung. Apa yang saya kongsikan tadi yang boleh diberikan manfaat, mudah-mudahan ingat tuan-tuan. Untuk sama-sama kita cuba berusaha mengenal diri kita. Mohon bantuan daripada Allah SWT supaya Allah bantu kita mengenal diri kita. Dengan kita mengenal diri kita, insya-Allah akan kenallah kita pada Allah SWT. Samping itu juga, kita perlu terus menambahkan ilmu pengetahuan kita. Selepas mempunyai ilmu, kita perlu merenung. Kemudian, bersedialah untuk menerima pelbagai bentuk ujian yang Allah aturkan kepada kita. Latihan yang telah Allah susunkan dalam kehidupan kita. Dan selepas daripada itu, ambillah mutiara manfaat daripada episod pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Kerana itu akan mematangkan kita dan akan menjadikan diri kita lebih baik, memperbaiki daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan lebih dekat, hampir mampu mengenal Allah SWT dengan lebih jelas lagi, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian,
Kita kira daripada untuk kali ini dan kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan bimbingan hidayahnya kepada kita, terus menyulurkan cahaya iman dalam hati kita, Allah membersihkan hati kita, Allah membuatkan kita sedar, bangkitkan kita, kejutkan kita daripada kelalaian kita di kehidupan di dunia ini, dan kemudiannya Allah gantikan kepada kita, ya, dengan hati yang tenang, dengan hati yang qanaah, rasa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa redha, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan demikian mudah-mudahan lembaran tahun 1442 Hijriah ini akan dimasuki kita, insya-Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, dan segala kelemahan, kekurangan kita yang telah kita laksanakan, yang kita tidak sengajakan berlaku pada tahun 1440 Hijriah dan tahun sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemaafan kepada kita semua, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira daripada untuk ini, kali ini tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tangguhkan dengan pembacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih tuan-tuan puan-puan sekalian yang baik pas ini semua datangnya daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी छावर करता है तू बरकतों से